إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidup di atas muka bumi yang sebentar ini, tidak ada amalan setelah daripada kita beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, dan lebih daripada kita membekalkan ketakwaan kita kepada Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah kamu wahai manusia yang beriman dengan aku, terutamanya hendaklah kamu itu mesediakan amalan yang besar sekali semasa kamu hidup di atas muka bumi ini, supaya apabila mu tu pergi jumpa dengan aku, nescaya aku akan balas ganjaran yang besar sekali kepada kamu, yaitu bertakwa kepada Allah. Maka mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan mereka yang bertakwa kepada Allah, itulah syarat mereka yang nak jadinya awliya Allah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Tuhan sendiri telah firman di dalam Al-Quran dan beri pengertian, definisi, ta'rif. Apakah ta'rif awliya Allah? Allah Ta'ala telah sendiri telah firman di dalam Al-Quran, kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka itu ganjaran kebahagiaan semasa dia hidup di atas muka bumi ini, dan satu hari yang kita sama-sama tunggu, yaitu hari akhirat nanti, yang kita sekalian akan pergi, tidak dikecualikan walaupun seorang pun, akan tetapi apakah siap sedia kita kepada hari yang tertentu itu. Kalaulah kita tengok kepada masa yang kita duduk ini, tanda alamat-alamat kebesaran, tanda alamat-alamat kiamat telah berlaku, telah kita itu tengok. Tetapi manusia itu duduk dalam keadaan lalai. Dengan sebab itu Allah Ta'ala telah firman kepada kita, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat sekali lah masa ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak hitungnya manusia, sedangkan manusia itu duduk dalam keadaan mu'ridun. Mu'ridun di situ katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam sakaratid dunia, pening dan mabuk dengan dunia, tinggal iman, tinggal takwa, tinggal Islam, tinggal ihsan, siapakah tidak nampak gapo hingga dunia semata-mata hidupan dia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmat dia utus satu tentera daripada tentera Allah Jalla wa'ala. Tentera Tuhan ni bukan sikit, banyak. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata,
wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak siapa boleh nak tahunya tentera Allah Subhanahu wa taala banyak mana malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tentera Allah yang Allah Subhanahu wa taala utuh marikan kepada ini dunia, iaitu penyakit wabak yang kita ada sekarang ni. Kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala nak cuba tengok kata kita ni, setelah daripada kita mengaku dan kita tu beriman kepada Allah Jalla wa Ala dengan cara zahir, Tuhan nak tengok kita. Kata adakah kita itu senantiasa beriman, bertakwa, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kedak dengan kita kata. Allah Taala tak lepas sebagai manusia dok kecek kata dia ni orang beriman dengan tidak ada gapo-gapo cuba itu tidak. Dengan sebab itu Allah Taala kata ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Makna kata sengkakah manusia itu Allah Subhanahu wa taala nak beri dia itu kata di bibir mulut dia kata aku ni sebagai orang yang beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak coba dia dengan apa-apa. Tak, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan coba dia supaya Allah taala nak menzahirkan kepada kita diri kita sendiri, sedangkan Allah taala tahu sedia kala dah kata kita ni sebagai orang yang beriman sungguh ataupun tidak sungguh. Allah Ta'ala tidak berhajat pada itu ilmu. Akan tetapi Tuhan nak bukakan kepada kita. Kata kita ni sebagai orang yang beriman sungguh kata sungguh. Tengok masa apabila Tuhan coba itu nak gatul dengan Tuhan, nak tetap dengan ajaran, nak tetap dengan kemegahan yang kita itu dok kata dok megah sebelum daripada kedatangan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Apabila Tuhan coba, itulah baru boleh kita tahu. Dengan sebab itu, tentera Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan utuh mari ni, dengan mata kepala kita tak boleh nak tengok nak lihat akan dia. Akan tetapi dia ada wakil, ada sungguh. Dengan sebab gapo boleh kata ada sungguh? Kerana dia ada kesan-kesan yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Dan kesan-kesan yang Allah Subhanahu wa taala tipu setengah daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah jadi kita tu dapat tahu daripada berita itu dan berita ini. Tapi yang jadi peliknya, setengah daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di zaman kita, ada dalam negara kita, ada di tepi-tepi rumah kita, sebagai jiran kita, ada lagi setengah-setengah mereka yang tak percaya kata muganing itu ada sungguh. Terkadang tidak ambil dengan asbab yang nak menjagakan diri dia. Siapakah setengah-setengah kata siapa dia mengambilkan dengan asbab, katuknya hidung, basuhnya muka, basuhnya tangan, basuhnya kaki, bersih pakaian itu dan ini. Nya ada setengah-setengahnya syarah kata orang ni kurang tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Itu bukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala ia firman di dalam Al-Quranul Karim sebagai ayat muhkam, bukan satu ayat. Cara kita nak memahami akan isi kandungan Al-Quran, wajib kita nak memahami sebagai ayat yang seluruhnya. Allah Ta'ala yang telah firman kepada kita kata, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Suruh kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati, yang hidup yang tidak mati. Walaupun begitu, cara tawakalnya Allah Ta'ala tak sia-sia so kita tawakal sahaja. Bahkan Tuhan jadi berlaku di atas muka bumi ini, setiap benda itu pergi dengan asbab. Maka asbab itu masuk di dalam qada Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengambil dengan asbab, itu pun tak keluar daripada kata kita itu bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu mencapaikan diri kamu dalam kebinasaan. Tahu dah kata apabila kita tak nak mengambilkan dengan asbab, nescaya kita akan ditipukan. Penyakit itu masuk di dalam diri.
masuk dalam keluarga, masuk di dalam masyarakat, dengan sebab kita yang membawa, dengan sebab kita yang mencuaikan masalah ini. Dengan sebab itu kita adalah salah dengan ajaran Allah Jalla wa Ala. Itu bukan cara tawakal yang benar, itu bukan cara tawakal yang islami. Tawakal dengan cara sahih, pahami daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Tidak. Bahkan itu adalah bahas belah daripada ajaran al-Islam. Itu patut kita sebagai umat Islam kena faham jadi molek, kena capur tangan. Barulah kita itu menjadikan umat sebagai umat tamadun, umat yang duk depan, umat yang boleh orang itu ambil pengertian daripada kita. Ni kita tak malu kah? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi dunia kita mundur, sedangkan Nabi SAW bukan wari agama ni agama akhirat sahaja, bahkan agama dunia juga kita. Dengan sebab itu Allah Jalla wa Ala telah firman kepada kita, kata wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cuba kita perhati kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh kita sebagai orang yang beriman, matlamat kita al-akhirah, bukan ini dunia. Kerana dunia ini adalah tempat yang tak kekal. Dunia ini adalah tempat yang susah. Dunia ini adalah tempat yang sepik. Dunia ini adalah tempat fitnah. Dunia ini adalah tempat yang itu hendak ibtila, coba. Itu bukan matlamat bagi orang mukmin. Kita kena tahu, kata kita ni sebagai manusia yang beriman, bagaimana hati kita. Nak taknya sebagai orang yang beriman, hati ada di akhirat. Sebab tu Tuhan royak, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikian itu hari akhirat. Alam akhirat ni benda yang ada sungguh, pasti kita kena jumpa. Bagi siapa tu? Bagi mereka yang tak ada nak habuai dunia sampai ke punah agama, dengan sebab dia itu pilih dunia yang tak kekal, abadi, yang punah, yang binasa. Itu bukan. Dengan sebab tu Tuhan kata wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Guna apa yang Allah Ta'ala wi kemudahan daripada kemudahan Allah Jalla wa Ala. Tuhan wi belaka kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan bagi semua pakai yang cip bagi kita, hidupan kita Tuhan bagi belaka. Tempat kediaman hak Tuhan, pakaian hak Tuhan, penawar hak Tuhan, makanan hak Tuhan, udara hak Tuhan, minum hak Tuhan. Semua itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita dapat daripada Allah Ta'ala. Lalu Tuhan suruh gunakan perkara yang Tuhan wi kepada kita itu supaya proses jadikan al-akhirah sebagai matlamat go kita asal. Tapi Tuhan larang kita wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita terlupa hidup dunia. Hidup dunia kita kena maju. Hidup dunia kita kena tansamai. Ni orang duk royak kata penyakit situ, penyakit sini, kita duk mana lagi setengah-setengah. Tak khabar lagi. Tak mau nak cocok vaksin. Kata siapa dia cocok vaksin ni setengah-setengah ajaran, tak masuk syurga. Ambil dana. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah kamu ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul? Boleh kemukakan kepada kami? Tidak sama sekali. Ambil dana ajaran ni. Kita tak sepocak beladak dia lah. Akan tetapi nak royak kata kerajaan kita pun tolong, agama kita pun membantu daripada kerajaan cula kita dan alim ulama kita pakak sokong masalah ni. Tetapi ajaran yang pelik-pelik itu mari di mana? Kita sebagai umat Islam patut kita kena hanti-hanti daripada ajaran-ajaran tersebut. Kerana ajaran itu cengah dengan undang-undang, cengah dengan agama, tak kena dengan undang-undang dunia dan tak sapa matlamat hari akhirat nanti. Dengan sebab itu Tuhan kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. So kita buat baik kepada manusia. Buat baik lagu mana kepada manusia? Jangan jadikan kita sebagai pahat Namrud, tak boleh. Kita kena jadikan diri kita ni sebagai orang yang nak wiqayah, nak jaga. Lebih baik daripada al-ilaj, lebih baik daripada kita nak perobat. Akan tetapi kita tak faham setengah-setengah daripada manusia.
Setengah-setengah daripada umat kita tak faham akan ini hakikat. Ya engkau seumpama ya engkau matahari ada di tengah hari. Ya Rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Itulah kita sebagai manusia. Ini masa yang kita duduk tak pernah berlaku di zaman yang kita duduk ni. Sama ada koron yang sebelum daripada kita sikit dan koron kita tak ada berlaku umpama ni. Tuhan nak royak kepada kita gapo ni? Nak royak manusia yang kamu itu duk lalai daripada hari akhirat. Kamu itu tak boleh nak lawankan aku walaupun maju sampai bulan sekalipun. Mung kena duk bawah kata aku. Mung tak kuasa nak lawan dengan aku. Dengan tentera aku yang kamu tak nampak dengan mata kepala pun. Kamu tak kuasa nak mengatasi dia. Bagaimanakah kamu? Supaya apa? Supaya kita itu tadarrak. Apa makna tadarrak? Tadarrak makna kita itu tunduk kepada ajaran Allah Jalla wa Ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. So kita itu istighfar benda yang kita salah. Kita bukan malaikat. Salah tak ada gapo manusia. Kerana jenis manusia pasti kena salah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata'. Tiap-tiap bani Adam ni anak Adam yang salah pasal dia tu. Akan tetapi apakah kewajipan kita apabila kita salah dengan Tuhan? Hendaklah kita itu istighfar kepada Allah. Nescaya Allah Taala Ghaffar. Tuhan ampun bagi kita. Apabila Tuhan ampun, tahakkuklah, dapatlah hasil kepada kita yang kita ada iman dah, ada sifat takwa. Apabila ada sifat takwa, Tuhan kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu. Kalaulah manusia ni daripada ahli qaryah di situ kata ahli tafsir mana negeri. Umat sebagai umat kalau pakak tadarrak tunduk kepada Allah. Ni sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin apabila Tuhan coba, dia tunduk. Tapi sifat orang kafir dak, apabila Tuhan coba, dia kena lawan. Sebagai Firaun itulah, sebagai Namrud dan sebagainya daripada umat-umat Ad dan Samud dan kaum mana-mana lagi sebelum daripada kita ni. Akan tetapi kita bukan nak tunduk kepada Allah. Tahakkuk sifat takwa terbuka akan berkat daripada langit dan berkat daripada bumi. Berkat ni makna gana? Makna kesejahteraan hidup yang manusia itu duk cari-cari. Itulah matlamat kita hidup dunia sebentar ini, supaya kita nak pergi hidup pula di hari akhirat nanti. Tak tahu akan ini hakikat, malaikat orang yang beriman sahaja. Itu keuntungan bagi kita sebagai kita orang yang beriman. Maka hendaklah kita itu sama-sama kita pakak hundur, pakak suluh diri, insafkan, sedarkan diri masing-masing. Sama ada saya sendiri dan sidang Jumaat yang dihormati, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله فاتقوا الله يا عباد الله. Maka hendaklah kita sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam arti kata kita junjung retah Tuhan dan kita tinggal segala apa yang Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Umat Islam, sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, sedikit lagi sebagai akhir khutbah pada minggu ini. Walaupun kita dalam cobaan, walaupun kita itu di dalam perkara yang susah, bukan kita seorang yang susah masa kita. Payah nak cari makan, payah nak duduk, payah nak buat kerja. Semua itu adalah umum kepada umat kita Melayu, umat Arab, umat mana-mana pun sama sahaja. Akan tetapi kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, kena ingat kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kepayahan itu ya ada kemudahan. Sesungguhnya benda yang payah yang Tuhan cuba tadi ada mudah. Akan tetapi kita ni nak gantung hati di mana? Nak mengambil lagu mana sikap pendirian kita? Jangan putus asa daripada Tuhan. Kerja, ambil dengan asbab, jagakan diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Ambilnya berita-berita yang molek, yang betul, sebar kepada masyarakat dan kita itu save kamu jadi betul. Itulah matlamat hak Tuhan nak daripada kita. Sebagai kita ni orang yang beriman. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wal qurna ya rabbal alamin. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.